Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa Aisyah, Halwa Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurmala Mahmud, top fan kita Ustaz Fairuz Hamid. Nisan Nur Hasanah, top fan Mini Miki MKI, top fan kita Intan Suraya, dan Mustafa Kamal serta semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Suhailah Muhammad Yusuf, top fan kita, Rohaya Ayah, semua yang hadir. Waalaikumsalam ya akhi yang mubarak. Fauzi Abdul Qadir, saudara Fauzi Abdul Qadir, top fan kita. Cik Ghazali Osman sebagai top fan kita. Cikgu Ain, top fan kita. Puan Alina, Suzy Daniel dan semua yang hadir pada pagi ni ya. Pagi ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk menungi satu kitab yang penting, namanya kitab At-Tibyan. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Alhamdulillah buku ni saya dapat ijazah daripada guru saya, Syekh Dr. Noor Ali Salman Al-Qudha, ketika belajar di bumi Syam dahulu, di Jordan dahulu ya. Dan begitu juga di Malaysia pun saya dapat ijazah kitab ni daripada guru saya, Ustaz Syekh Fawaz bin Datuk Fadil. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, pagi ni saya nak ajak tuan-tuan untuk merenung sikit kitab yang penting ini. Di bahagian awalnya diceritakan tentang biografi pengarangnya, itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Namanya adalah Yahya bin Syarafuddin bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Beliau digelar dengan nama Abu Zakaria kerana Yahya mempunyai kaitan yang rapat dengan nama Zakaria mengikut kebiasaan orang-orang Arab. Jadi orang Arab ni kalau nama itu sebagai contohnya Zakaria, dia ayah kepada Nabi Yahya, maka orang yang namanya Zakaria dipanggil dengan nama Abu Yahya. Kalau orang itu nama Yahya, dipanggil pula Abu Zakaria. Ini style, tradisi orang-orang Arab. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, menggelar ini dipanggil sebagai kunyah. Kunyah satu benda yang sunnah dalam Islam, kerana buktinya Nabi SAW memanggil seorang anak sahabat, budak tu masih kecil lagi, Nabi memanggilnya dengan nama Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Iaitulah satu perkaitan yang dibuat oleh Al-Imam Syafi'i dalam istinbat hukumnya, galakan untuk kita memberikan seseorang itu gelaran walaupun belum berkahwin, walaupun belum dapat anak, walaupun anak itu masih kecil, padanya mengandungi doa agar dia panjang umur. Bayangkan kalau tuan-tuan ada seorang anak yang masih kecil, usia 2 tahun, 3 tahun, tuan-tuan tentulah bercita-cita mudah-mudahan umurnya panjang, besok kita dapat zuriat daripadanya. Anak lelaki tu pula ada anak lelaki kemudian, contohnya jadi nama anak kita contohnya Omar. Kita suka sangat kalau dapat nama Osman, nama-nama sahabat Nabi, maka kita panggil anak kita nama Omar itu daripada kecil lagi dengan nama Abu Osman. Abu Osman. Kalau di perempuan pula, kita berharap supaya dia dapat anak cucu besok nama Osman daripada suaminya, maka kita panggil anak perempuan kita Ummu Osman. Ummu Osman. Faham tuan-tuan Ia satu benda yang sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu menggelar seseorang dengan kunyah. Kunyah ni bererti nama disandarkan kepada anak, walaupun orang tu belum punya anak, walaupun orang tu belum berkahwin, walaupun budak itu masih kecil. Jadi Imam Nawawi ni seorang imam yang mulia dalam mazhab Syafi'i. Kajian-kajiannya, karangannya cukup banyak. Imam Nawawi ni hidupnya tidak panjang umurnya cuma 46 tahun saja lebih kurang, dan beliau tidak sempat berkahwin. Walaupun demikian, beliau mendapat kunyah, gelaran yang disandarkan kepada anak ni tadi, namanya Abu Zakaria. Jadi beliau turut digelar sebagai nama Muhyiddin. Kebetulan sama pula nama dengan pemimpin kita Muhyiddin maknanya yang menghidupkan agama. Kerana kewibawaannya dalam bidang ilmu, perjuangannya menghidupkan sunnah dan menentang perkara-perkara bid'ah. Namun beliau sendiri tidak gemar digelar seperti itu kerana merendahkan dirinya. Jadi kalau orang-orang saleh, mereka takut mendapat gelaran yang
over. Mereka anggap takut nanti ia berlebihan, ekstrim sangat. Maka mereka ni merupakan orang yang tawaduk. Ini gelaran orang kepadanya, bukan beliau menggelarkan dirinya sendiri. Jadi beliau dilahirkan pada pertengahan bulan Muharram tahun 131 Hijrah di tempat namanya Nawa yang terletak dalam perkampungan Hauran, Damsyik. Melalui nama tempat asal itulah beliau dinisbahkan, dikenali sebagai An-Nawawi. Jadi tempat namanya Nawa. Masya-Allah, bumi Syam, Syria ini khususnya bumi penuh barakah. Yang Nabi SAW telah pun sentiasa mendoakan, barakallahu fi Syamina, Allah memberkati negara Syam kami. Itu juga bila Allah menyatakan tentang bumi Syam yang meliputi Baitul Maqdis, Jordan, Syria, sebahagian daripada Lebanon ini. Nah, Allah SWT sentiasa menyatakan barakna fiha, barakna haulahu, kami berkati kawasan sekitarnya, kerana bumi Syam ini bumi penuh barakah. Itulah sebabnya pergolakan tak pernah selesai kat sini, dirancang oleh puak-puak kafirin, musyrikin, untuk menghapuskan nur Allah, cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada peluang nanti kami di Zaran Travel nak bawa tuan-tuan pergi ke Damsyik. Ini ikut tuan-tuan, Damsyik. Damsyik ni perkataan bahasa Arab datang perkataan damun dengan syiqqun. Dimashq. Dam dengan syiq. Kerana dikatakan inilah tempat yang pertama berlakunya pembunuhan di muka bumi, iaitu tempat Qabil membunuh adiknya Habil. Maka damun makna darah, syiq berarti koyak ataupun syiq. Dimashq. Syiq maknanya koyak. Jadi bila si abang membaling adik dengan batu di kepalanya, maka koyaklah kepala, patahlah tengkuknya dan matilah dia. Itu dikatakan dalam sejarah kemanusiaan, antara bandar yang pertama dihuni oleh manusia daripada keturunan Nabi Adam, iaitu puteranya sendiri. Jadi melalui tempat inilah beliau dinisbahkan, lalu dikenali dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Beliau telah menghafaz Quran sejak kecil. Pada tahun 149 Hijrah, beliau berhijrah ke kota Damsyik untuk mendalami ilmu agama, kerana tempat itu terkenal dengan kemeriahan suasana ilmu dan dibanjiri oleh para ulama pada masa itu. Setiap hari beliau akan menghabiskan 12 subjek yang dipelajari di hadapan para guru. Bahkan pernah dikatakan beliau tidak berbaring selama 2 tahun kerana ketekunan untuk ilmu. Beliau tidak pernah meninggalkan Dimashq, Damsyik, Dimashq, Damaskus sebenarnya sama, melainkan keluar untuk menunaikan ibadah haji. Di samping itu, beliau mempunyai ingatan yang sangat kuat. Ketika berusia 19 tahun, beliau telah menghafaz kitab At-Tanbih fi Furu' Syafi'iyah dalam masa 4 bulan setengah, dan menghafaz seperempat daripada kitab Muhazzab karangan Al-Imam Ibn Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dan beliau juga terkenal sebagai seorang yang zuhud dan kuat beribadah. Zuhud dalam arti kata tidak memandang dunia. Ada orang zuhud kerana dia memang tidak pandang dunia langsung, dia mengambil dunia itu sekadar keperluan. Ada orang diuji Allah dengan kekayaan, tapi dengan kekayaan itu tidak melalaikannya pun, orang itu kita panggil sebagai zuhud. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka merupakan para zuhad, jamak kepada zahid, zuhad, zahidin. Jadi beliau pernah berazam untuk mendalami ilmu perubatan, lalu membeli kitab Al-Qanun untuk membacanya. Namun beliau merasakan ada satu tak kena pada hatinya hingga tak boleh meneliti ilmu lain selama beberapa hari. Beliau lalu terfikir merasakan puncanya dari kitab Al-Qanun itu, lalu beliau menjualnya. Zaman dulu dah ada pre-love rupanya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dah tak boleh nak pakai, juallah balik semula. Jadi mungkin manfaatnya boleh diambil orang lain, tak salah pun. Macam kita lah dah pakai kereta, tak puas hati, jual kereta. Mungkin kita perlu kereta yang lebih besar, anak tambah ramai. Mungkin rumah yang kita duduk itu dulu perlu dekat dengan satu tempat, sekarang kita dah pindah kerja, kita kena jual rumah itu bagi mengurangkan beban. Macam itulah tuan-tuan dalam kehidupan. Tak ada salahnya. Tak ada salahnya untuk kita bertanya kepada orang-orang yang hampir. Bahkan saya pernah cerita pada tuan-tuan dahulu ketika kewafatan menantu kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, suami kepada Hafsah ni wafat selepas perang Badar. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu memberi tawaran kepada Umar. Umar ni beri tawaran kepada sahabat baiknya Abu Bakar ataupun Uthman, yang mana tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Abu Bakar jauh lebih tua daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, meminta kepada Abu Bakar untuk menikahi putrinya bernama Hafsah yang sangat sedih atas kematian suami itu. Cuma dalam pendekatan memberitahu ni kena guna ayat-ayat yang bijak, kena guna pendekatan-pendekatan yang diterima, mudah diselami, difahami oleh orang lain.
Jadi tuan-tuan, tak ada salahnya dalam kisah ini dikatakan Al-Imam Nawawi berminat untuk menjadi seorang doktor, tabib, tapi nampaknya dia tidak terasi dengan ilmu itu. Dia beli kitab Al-Qanun yang sangat mahal, karya Ibn Sina itu, tapi nampaknya tak boleh dimanfaatkan, maka beliau telah pun menjual kitab itu. Ini kisah, tentunya kisah para ulama. Sifat Imam Nawawi adalah seorang ulama yang zuhud, wara', sabar dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan tegas melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau tidak pernah makan buah-buahan pada zamannya di Damsyik kerana tahu ada unsur syubhah pada kebunnya, iaitu berlaku kecurian hak kepada orang, maka beliau takut termakan benda yang syubhah. Ini adalah gaya, tradisi, sikap para ulama yang terdahulu. Kadang-kadang kisah-kisah ni kisah yang bagi kita tak masuk akal, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Seperti kisah contohnya Imam Ahmad bin Hanbal yang satu hari dihantar makanan kepadanya, kepada anak muridnya, tapi mengetahui makanan itu dia sumber yang syubhah, maka Imam Ahmad tidak makan. Anak-anak muridnya pun bila tahu guru tidak makan, mereka pun tidak makan makanan itu. Akhirnya makanan itu terpaksa dibuang ke dalam sungai Furat, dibuang ke dalam sungai. Mengetahui bahawa makanan itu dibuang ke dalam sungai, Imam Ahmad tidak makan ikan daripada sungai tersebut, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin cerita ni ada unsur mubalaghah padanya, tapi diceritakan oleh para ulama. Demikian juga Imam Abu Hanifah sebelum itu, yang juga terkemuka sebagai seorang yang sangat wara'. Wara' ni maknanya apa, tuan-tuan? Wara' ni tarku ma la ba'sa bihi makhafata mimma fihi ba'sun. Seperti disebut dalam hadis riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih, la yablughu ahadukum darajatan minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi ma la ba'sa fihi makhafata mimma fihi ba's. Tidak akan menjadi seorang itu orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang wara', sehingga dia meninggalkan satu perkara yang zahirnya nampak tak ada apa-apa, tapi dalam tak ada apa-apa itu ada sesuatu padanya. Ini sikap orang-orang yang wara'. Pada kita benda tu biasa, boleh buat, tapi bagi dia tak boleh. Pada kita makan kat kedai mamak itu tak ada masalah, tapi bagi dia orang salih tidak boleh. Bagi kita makan makanan tersebut, bagi kita boleh, bagi dia tidak boleh. Kerana bagi dia ia boleh mencacatkan siqah, iaitu martabat, kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang salih ni, tuan, orang wara', orang taqwa yang tinggi darjat ini, dia tidak membeli ayam di pasar, takut ayam itu makan dari sumber apa, macam-macam berita yang kita dengar, maka dia bela ayam sendiri. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau nak beli sesuatu, pastikan daripada sumber yang bersih, benar-benar bersih. Ini orang yang darjatnya lain daripada kita. Jangan kita menghina atau memperikirkan orang sedemikian, tuan ya. Jadi beliau hanya makan sekali sahaja dalam sehari, dan beliau sangat fokus dalam ibadahnya. Beliau tidak menerima hadiah daripada sesiapa pun dalam hidup, dan hidup dengan memakan roti dan buah tin yang dibekalkan oleh bapanya. Apabila ada orang menziarahinya, bicaranya adalah ilmu. Apabila ada orang duduk bersama dengannya, beliau akan berinya buku supaya orang tadi tidak mengganggunya. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Ini manusia pilihan Allah. Hum darajatun 'indallah, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah memilih manusia-manusia tertentu untuk menjalankan misi agamanya, maka kita dapat lihat makam orang ini berbeza daripada orang lain, daripada diri kita sebagai contohnya. Tak suka cakap melainkan perkara-perkara ilmu. Kalau datang berjumpa dengan dia pun, dia tak nak orang tu ganggu, dia baginya buku kepada orang tersebut untuk baca. Imam Nawawi ni, tuan-tuan, daripada kecil ketika kawan-kawan mengajak dia pergi bermain-main, Imam Nawawi menangis, tidak mahu pergi main, kerana dia berkata kita diciptakan bukan untuk tujuan bermain-main. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Saya terbalik pula, kalau tak boleh pergi main pula menangis. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Banyaklah kita berdoa kepada Allah, ya Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untuk aku ilmu. Antara guru Imam Nawawi ialah Imam Kamaluddin Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi. Ni semua ada gelaran Abu yang saya gambarkan pada tuan-tuan ni. Sama ada kerana orang ni punya anak nama Ibrahim, ataupun memang dikaitkan dengan Ibrahim kerana namanya Ishaq. Nampak namanya? Abu Ibrahim Ishaq. Bapa kepada Ibrahim namanya Ishaq. Sebenarnya Nabi Ibrahim tu bapa kepada Nabi Ishaq, tapi orang Arab dipanggil mimbabi tafa'ul. Jadi dia memanggil nama anak dia macam nama bapa kepada Nabi yang punya nama yang sama seperti itu.
Kadang-kadang orang Arab ni namanya berputar kat situ je. Omar bin Ali bin Omar bin Ali bin Abu Bakar, nama pusing-pusing kat situ saja, tuan-tuan ni boleh kasih. Yang kedua, gurunya Imam Kamaluddin Abu Hasan Salah bin Al-Hasan bin Umar Al-Irbili. Lagi imamnya Imam Syamsuddin Abdul Rahman bin Nuh bin Muhammad Al-Maqdisi. Maqdisi ni nisbah kepada tempat namanya Baitul Maqdis. Baik, tuan-tuan. Kemudian Al-Qadhi Umar bin Bundar bin Umar Al-Taflisi. Bundar ni nama orang Arab, tuan-tuan ya, ataupun Bandar Bundar, ini nama orang Arab. Kita tahu di Mekah ada imam namanya Syekh Bandar Balila. Syekh Izzuddin Umar bin As'ad bin Abu Ghalib Al-Rabi'i Al-Irbili, dan ramai lagi guru-gurunya, ditaksirkan ratusan orang bilangan gurunya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan ketika ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apakah bagus bagi saya beriltizam dengan seorang guru yang menguasai semua ilmu, ataupun saya pergi mencari ramai guru yang mengajar saya berbagai ilmu. Jawapan kebanyakan para salafus salih, boleh kata ijma' mereka. Contohnya Imam Ahmad di sini mengatakan, pergilah engkau mencari lebih ramai guru lebih baik, kerana engkau akan mengetahui kekurangan seseorang itu menerusi orang lain. Bukan orang tu sebut kekurangan lain, tidak, tapi kamu tahu bahawa orang ni pakar tasawuf, orang ni ahli dalam tafsir, orang ni sangat mahir dalam hadis. Kerana tidak mungkin seseorang menguasai semua ilmu-ilmu itu, tuan-tuan. Jadi kita kena belajar dengan ramai orang. Kerana belajar dengan ramai orang ni dapat mengelakkan sifat ta'asub, fanatik. Kalau belajar pada seorang, kita menganggap dia sempurna, padahal tak ada yang sempurna melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid Imam Nawawi pula, antaranya Imam Alauddin Ali bin Ibrahim Ibn Attar. Ni Ibn Attar ni salah seorang anak murid Imam Nawawi yang sangat sayang kepada gurunya, sangat banyak menulis untuk gurunya, sangat banyak juga ilmunya, macam contohnya Kitabun Nisa, Ahkamun Nisa, ditulis oleh Ibn Attar. Begitu Imam Attar juga mensyarahkan hadis 40 oleh tuan gurunya Imam Nawawi. Lagi anak muridnya Imam Jamaluddin Yusuf bin Abdul Rahman bin Yusuf Al-Mizzi, Al-Imam Al-Mizzi, seorang ulama hadis yang terkemuka. Qadhi Al-Qudha Muhammad bin Abu Bakar Ibn Naqib. Imam Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adullah bin Jama'ah Ibn Jama'ah. Ramai lagi anak-anak murid beliau, setakat ini nyatakan di sini dalam buku terjemahan Tibyan ini, itulah nama-namanya, tuan-tuan. Sumbangan dan karangan. Antara sumbangan Imam Nawawi dalam bidang ilmu ialah menerajui Darul Hadith Al-Ashrafiyah di Dimashq selepas kewafatan Imam Abu Syama. Selain itu turut berkhidmat dalam berbagai bidang ilmu seperti fiqh, hadis, bahasa Arab dan banyak lagi. Kita akan lihat ketelitian Imam Nawawi dalam penulisannya adalah berpandukan kepada kemahirannya dalam bidang hadis yang sangat mendalam, dan juga kedalamannya dalam bidang fiqh dan penguasaannya dari sudut bahasa Arab. Kalau kita nak jadi orang alim dalam ilmu Islam, kita kena menguasai bahasa Arab. Kalau tidak, nanti kita baca salah. Bila kita baca salah, maknanya berubah, dan mungkin orang yang mendengar itu akan hilang siqah kepada kita. Seperti perkataan bahasa Arab, aflaha yuflihu, dia wazan dia af'ala yuf'ilu. Tak betul kalau kita qulu la ilaha illallah taflihu, salah ni, tuan-tuan. Ni tak tepat, kena tuflihu, kerana aflaha yuflihu. Ya. Jadi tuan-tuan dimulakan sekalian, yuflihuna contohnya, aflaha yuflihuna ataupun tuflihuna. Tapi kalau dia jazam jadi yuflihu ataupun tuflihu. Baik. Antara karangan beliau ialah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, karangan Imam Ibn Hajjaj. Ini karangan Imam Muslim. Imam Nawawi syarahkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim itu dinamakan dengan Syarah Muslim. Kemudian ada kitab namanya Al-Arba'un fi Mabani Al-Islam wal Qawaid wa Qawaid Al-Ahkam. Ini dipanggil sebagai Arba'un Nawawiyah. Imam Nawawi mengumpulkan hadis yang beliau menyatakan siapa yang menghafal 40 hadis akan dihimpunkan bersama dengan para siddiqin, para syuhada, para nabiyyin, para anbiya. Jadi beliau mengambil inisiatif, mengambil hadis-hadis penting dalam Islam untuk kita baca, dan dengannya kita dapat bird's eye view kepada Islam ini. World view, kita dapat satu gambaran umum terhadap Islam dikumpulkan dalam hadis-hadis yang ringkas, 40 hadis, 42 hadis sebenarnya. Jadi Isya'ut Tulab Al-Haqa'iq ila Ma'rifati Sunan Al-Khalaiq, dalam kitab hadis Taqrib wa Taysir Ma'rifat Sunan Bashir wa Nadhir. Ini juga dalam kitab hadis. Imam Nawawi seorang yang sangat amil urat dalam hadis. Al-Azkar ni selalu saya terang kepada tuan-tuan, telah pun diringkaskan oleh para ulama, contohnya Imam Nawawi. Saya kerap tunjuk kitab Azkarul oleh Imam Asyuti, ringkasan kepada Al-Azkar oleh Imam Nawawi.
Kemudian kitab namanya Bustanul Arifin. Ini kitab tasawuf. Contohnya Riyadhus Salihin, kerap saya baca pada tuan-tuan. Kemudian At-Tibyan, iaitu kitab yang ada di tangan saya pada waktu ini, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita, alhamdulillah. Kemudian ada kitab yang namanya Majmu' Syarah Muhazzab. Majmu' ni adalah kitab perbandingan mazhab dalam Islam, iaitu Al-Imam An-Nawawi mengemukakan dasar pijaknya dalam mazhab Syafi'i dan bandingannya dengan mazhab-mazhab yang lain. Namanya Al-Majmu', ya. Kemudian kitab Minhajut Talibin, ini kitab penting dalam mazhab Syafi'i. Jadi pujian terhadap Imam Nawawi ini diberikan oleh pelbagai ulama. Contohnya Imam Az-Zahabi, beliau berkata beliau adalah syekh. Syekh ni merujuk kepada pakar rujuk dalam Islam. Imam bererti ikutan, bukan maksudnya imam dalam salat semata-mata. Itu satu. Imam dalam bentuk peranannya, tanggungjawabnya, pendidikan yang diberikannya, kehidupannya, kemasyarakatan, imam belaka. Ikutan, Al-Hafidh. Al-Hafidh ni gelaran bagi orang yang hafal hadis, tokoh hadis, dipanggil Al-Hafidh. Kita zaman sekarang orang panggil Al-Hafiz ni adalah orang hafal Quran. Tapi kalau zaman mereka dahulu, Al-Hafidh adalah orang yang menghafal sekian banyak hadis, melebihi 100,000 sebagai contohnya, dengan sanad, matanya cukup sempurna lengkap, maka dipanggil sebagai Al-Hafidh. Adapun menghafal Quran, itu bukanlah benda yang asing dalam kehidupan para salafus salih. Semua mereka menghafal Quran, itu tiada keraguan padanya. Kemudian beliau juga dipanggil dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam ni ada ramai dalam mazhab Syafi'i. Antaranya Imam Nawawi, Imam Zakaria Al-Ansari, mereka dipanggil sebagai Syekhul Islam, iaitu orang yang baik dan juga menjadi rujukan kepada umat Islam. Syekh Abu Abdurrahim Al-Ikhmimi berkata, Syekh Muhyiddin adalah Imam Nawawi ni seorang yang menuruti manhaj para salafus salih di kalangan para sahabat Nabi, dan kami tidak tahu pada zaman kami orang yang menuruti manhaj para salafus salih, itu para sahabat, lebih hebat daripada yang beliau ini lakukan. Jadi Imam An-Nawawi seperti manusia biasa, mengalami penyakit dan akhirnya beliau wafat. Selepas berlaku perselisihan antara beliau dengan Sultan Zahir Baibras akibat fatwanya yang tidak mendukung pemerintah, maka beliau diusir keluar dari kota Damsyik dan pulang ke kampungnya. Beliau dijemput semula ke Damsyik untuk mengajar di sana setelah kemangkatan sultan yang berbeza pandangan dengan itu. Tuan-tuan, memang biasa dalam Islam ni, orang ikut Islam dia akan ada penentang. Kadang-kadang penentang itu di kalangan orang awam, tak mengapa sangat. Kadang-kadang penentang itu di kalangan orang sepertinya juga, orang yang mungkin iri hati terhadap kejayaannya, popularitinya, famousnya dia. Itu biasa, tuan-tuan. Kerana hujatul aqran la tu'tabar. Hujah la yu'tabar. Hujah orang yang sama kategori dengan kita itu kurang boleh dipakai. Kalau seorang ustaz menceritakan keburukan orang lain, mungkin kerana ada rasa iri hati terhadap kejayaan ustaz itu, maka kita tak boleh pakai komen seorang ustaz terhadap ustaz yang lain. Tapi kalau komen yang baik, kita pakai. Ini adalah satu kaedah penting dalam Islam. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal, saya pernah cerita pada tuan-tuan, menghadapi ujian besar dalam hidupnya ada banyak. Antaranya ujian kedengkian orang alim sepertinya, yang berada pada levelnya ataupun lebih baik daripadanya, dengki kepadanya. Seperti apa yang berlaku, Imam Ahmad ini difatwakan sesat oleh seorang bernama Abu Quraib. Abu Quraib ni orang yang hebat, yang ilmunya tinggi, tapi Imam Ahmad berlapan nada dengannya. Lalu Imam Ahmad ni pernah mendapati seorang anak muridnya belajar daripada Abu Quraib, datang ke kelasnya. Imam Ahmad tanya kepadanya, dari mana kamu? Jawapannya daripada kelas Abu Quraib. Imam Ahmad memuji Abu Quraib, mengatakan Abu Quraib ni seorang ulama yang hebat. Lalu anak murid itu berkata kepada Imam Ahmad, dia mengutuk Imam Ahmad dahsyat sekali. Maka Imam Ahmad menjawab, seorang itu ada ujiannya, setiap orang ada ujiannya. Ada orang ujian sakit, ada orang ujian kehidupannya ditipu orang, ada ujian kematian orang tersayang, ada ujian dalam hidup berbagai-bagai bentuk, tak berjaya dalam perniagaan. Ada orang anak-anaknya ada ujian tertentu, ada orang ujian orang alim. Maka aku ujian kepada Abu Quraib. Apa nak buat, tuan-tuan? Setiap orang ada musuhnya, maka janganlah kita peduli sangat, ya. Jangan ambil hati sangat, kerana usia ni pendek. Kemudian beliau pun pergi menunaikan ibadah haji, menziarahi Baitul Maqdis dan makam Nabi Ibrahim di sana. Kalau tuan-tuan travel bersama kami di Sana Travel, kami pergi ke tempat-tempat ini. Contohnya di Baitul Maqdis, kita pergi ziarah makam Nabi Ibrahim, isterinya dan juga keturunannya di situ. Dia ada Masjid Ibrahim Khalil di sana. Sekembalinya ke kampung halaman, beliau jatuh sakit dan akhirnya wafat di sisi bapanya pada 24 Rajab tahun 676 Hijrah pada usia yang sangat muda, iaitu 45 tahun, dan dikebumikan di tempat yang kita bahaskan tadi, terangan tadi, namanya Nawa.
Ini penting tuan-tuan ya, tak kenal maka tak cinta. Saya bertujuan menjelaskan pengarang kitab ini, walaupun kita dah kenal kepada beliau, tetapi sangat menarik untuk kita ingat dan kita suburkan minda kita bahawa orang yang menulis tentang Islam ni adalah orang yang sangat hebat kedudukannya di sisi Allah. Memadailah bila manusia menerima baik kitab mereka, menandakan itu penerimaan di sisi Allah SWT. Imam Malik sebagai contohnya, dalam hidup beliau menulis kitab namanya, kitab yang terkemuka itu namanya Muwatta'. Al-Muwatta'. Pada zaman itu tak ramai orang menulis kitab lagi. Jadi Imam Malik menulis kitab namanya Muwatta', mengumpulkan hadis-hadis Nabi mengikut chapter-chapternya, mengikut abwabnya. Maka ramailah orang pada masa itu yang tidak ada idea juga menulis kitab namanya Muwatta'. Sama namanya. Maka Imam Malik diberitahu kepada oleh anak-anak muridnya, tuan guru, orang lain pun buat kitab macam tuan guru, lebih baik daripada kitab tuan guru, katanya. Namanya Muwatta' juga. Imam Malik menjawab senang saja, ma kana lillahi fahuwa baqin. Apa yang dibuat kerana Allah, ia akan kekal. Pada hari ini 1300 tahun lepas wafatnya Imam Malik, semua penuntut hadis bila ditanya siapakah pengarang kitab Al-Muwatta', yang pada masa hidup Imam Malik ramai mencontohi tajuknya itu, tajuk kitabnya itu menamakan nama yang sama. Tapi 1300 tahun lepas Imam Malik wafat, kalau ditanya kepada sesiapa yang belajar dalam hadis, siapakah pengarang kitab Muwatta', jawapannya tentulah Muwatta' Imam Malik. Imam Malik lah pengarang. Berpuluh-puluh kitab Muwatta' yang ditulis oleh ulama lain pada sezaman dengannya, walaupun jauh lebih hebat daripada kitab beliau, semuanya tidak kekal, hilang, tak ada pun sampai kepada kita. Tuan-tuan, ini satu kata ulama yang sangat penting untuk kita ambil sebagai ibrah, iktibar. Keikhlasan itu adalah keutamaan, tuan-tuan. Maka di antara tanda keikhlasan seseorang, kitabnya dipakai orang. Ini Imam Nawawi dah lebih 700 tahun wafat, diterjemahkan dalam beratus-ratus bahasa di dunia, tuan-tuan. Walaupun kitab ini simple saja, tak kenapa hati manusia jatuh padanya, tertarik padanya, tergoda dengannya. Jadi saya ceritakan sikit tentang pengarang kitab yang penting ini. Imam Nawawi menulis mukadimahnya. Beliau tulis, karangan ini telah kami terjemahkan dalam bahasa Melayu, tuan-tuan ya. Penting untuk kita faham metodologi. Kalau kita buat thesis masters PhD ataupun degree, kita akan terangkan di awal itu metod kita dalam pengkajian kita kan. Maka ini adalah sunnah, ini tradisi para ulama yang menulis ya. Mereka membuat mukadimah, metod aku dalam menulis kitab ini, katanya. Beliau memulakan segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah, Maha Pemberi, pemilik kekayaan, limpah kurnia dan ihsan, memberikan hidayah kepada kita, memuliakan agama kita banding agama-agama lain, serta menganugerahkan kepada kita pengutusan semulia-mulia makhluknya dan paling dikasihinya, kekasih kepada semua orang, teman, hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lembutnya hati beliau curahan tulisan perkataan ini sudah memadai untuk menunjukkan keikhlasannya. Kata guru saya ketika mengajar kami kitab Imam Nawawi ini, beliau berkata Imam Nawawi menulis banyak buku, tapi setiap kali beliau tulis, beliau akan istikharah, apakah buku ini layak diterbitkan atau ia hanya sum'ah dan riak. Kalau ia dituliskan sum'ah dan riak, maka Imam Nawawi akan membuang, mengkomotkan, meronyokkan tulisan itu dan dibuang. Anak murid yang jumpa tulisan-tulisan Imam Nawawi, takut menulis bukan kerana Allah, maka tidak diterima oleh Allah. Ya, baik. Jadi lalu dia menghapuskan penyembahan berhala melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita pujian terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Memuliakannya dengan Quran sebagai mukjizat yang kekal sepanjang zaman, mencabar sekalian manusia dan juga jin, membungkam golongan yang menyimpang daripada kebenaran dan sombong, menjadikannya sebagai sesuatu yang indah bagi hati mereka yang memiliki mata hati dan makrifat. Kemanisannya tidak lapuk dengan sanggahan yang banyak dan perubahan masa. Allah memudahkannya untuk diingati hatta anak-anak kecil pun boleh menghafaznya, dan beri jaminan untuk meliharanya daripada segala bentuk perubahan dan kejadian yang mendatang. Pujian Imam Nawawi kepada Rasulullah SAW. Panjang pujiannya dan menceritakan tentang kelebihan Quran. Quran ini tetap terpelihara dengan berkat pujian daripada Allah dan limpah kurnianya dari hari ke hari. Allah juga yang mengilhamkan pemeliharaan ilmu-ilmu Quran kepada golongan cerdik dan berkredibiliti, dan mereka menghimpunkan segala ilmu berkaitannya, melapangkan dada mereka dengan penuh keyakinan. Tuan-tuan bayangkan, dengan sebab turunnya Quran, berpuluh-puluh ilmu muncul, tuan-tuan. Dan orang Islam lah orang yang paling menghargai ilmu. Seawal detik kewafatan Nabi, para sahabat sebelum kewafatan Nabi, mereka telah menulis ilmu. Apa-apa yang keluar dari mulut Nabi, apa-apa huraian Nabi, Quran itu ditulis, hadis-hadis Nabi ditulis sejak Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian ilmu itu berkembang
Kerana semua ilmu ini diwujudkan oleh para ulama, dikaji untuk berkhidmat kepada Quran dan kepada Islam. Siapa sangka tuan-tuan, dalam rantai ilmu hadis saja ada berpuluh-puluh cabangnya tuan-tuan. Ilmu matanya, riwayatnya, dirayatnya, sanadnya, ilmu ilalil hadisnya. Ya Allah Rabbi, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dari hadis saja ada berpuluh-puluh cabangnya. Tafsir macam mana pula? Ilmu Quran, tajwid, tafsir, fiqhul Quran, dilalatul Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bersyukur kepada Allah di atas semua nikmat yang tersebut dan berbagai nikmat lain yang tidak terhitung, khususnya nikmat iman. Kata Imam Nawawi, aku mohon kepadanya agar mengurniakan keridaan buatku, para insan yang aku kasihi dan seluruh umat Islam. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, semata-mata tiada sekutu baginya, dengan penyaksian yang mengundang keampunan, menyelamatkan pengucap daripada api neraka dan menghubungkannya ke kediaman di syurga. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya, penyeru kepada iman. Semoga Allah mengurniakan selawat, salam, kemuliaan, keagungan, ketinggian atasnya, ahli keluarganya dan para sahabat sepanjang masa. Adapun seterusnya, Allah telah mengurniakan kepada umat ini, semoga Allah menambah kemuliaannya, agama yang diridainya itu Islam, dan mengutuskan sebaik-baik makhluk, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda memperoleh seutama-utama selawat, keberkatan dan kesejahteraan. Allah turut memuliakan umat ini dengan kitabnya yang merupakan sebaik-baik kalam dan menghimpunkan segala perkara yang diperlukan, berupa kisah-kisah orang terdahulu, orang terkemudian, pengajaran, perumpamaan, adab-adab, hukum hakam dan hujah-hujah yang pasti lagi nyata yang menunjukkan kepada keesaannya. Di samping perkara lain dibawa oleh Rasulnya, semoga salawat dan salam daripada Allah diimpahkan ke atas semua para Rasul. Begitu juga Al-Quran menghimpunkan hujah-hujah yang mengalahkan puak kufar, mereka yang sesat dan berpribadi hina. Allah juga melipat gandakan ganjaran, pahala dan pembacaan Quran, serta memerintahkan supaya mengambil berat, mengagungkannya, melazimi adab-adab bersamanya, serta upaya memberi penghormatan kepada Al-Quran. Sungguhnya ramai di kalangan ilmuwan dan tokoh telah mengarang buku-buku berkaitan kelebihan baca Quran yang dikenali di kalangan para penuntut ilmu. Namun kesungguhan untuk mengingatinya lemah, malah untuk menelaahnya pun. Maka jadilah ia tidak dimanfaatkan kecuali oleh individu yang memiliki kefahaman. Aku melihat, ni kata Imam Nawawi, aku melihat ramai penduduk di negara kami, iaitu Damsyik, semoga Allah melindunginya, meliharanya, serta seluruh negara umat Islam yang lain, yang selalu mengambil berat terhadap baca Al-Quran, sama ada dengan cara mempelajari atau mengajarinya dalam bentuk pembentangan dan kajian yang dilakukan dalam kumpulan atau persendirian, sambil bersungguh-sungguh melakukan semua ini pada waktu malam dan siang. Semoga Allah menambah kesungguhan kepada mereka terhadap Quran dan semua jenis ketaatan, demi mengharapkan ridha Allah, pemilik keagungan dan kepemurahan. Allah, cantiknya bahasa Imam Nawawi tadi. Lantas hal itu mendorongku untuk menghimpunkan sebuah ringkasan berkenaan adab-adab ahli Al-Quran. Ini tujuannya. Aku menghimpunkan, bukan aku buat benda baru pun. Tawaduknya beliau. Dan menceritakan sifat-sifat para penghafaz Quran. Allah telah mewajibkan sifat ikhlas terhadap kitabnya. Antara bentuk keikhlasan adalah menjelaskan adab-adab penghafaz dan penuntut Quran, membimbing dan mengingatkan mereka supaya sentiasa bersifat ikhlas padanya. Aku cenderung kepada kandungan yang ringkas dalam buku ini, mengelakkan bahasan yang panjang dan melirit. Aku hanya fokuskan kepada satu sisi ilmu daripada sekian banyak sisinya dalam setiap bab, dan mengklarifikasikan setiap contoh daripada contoh-contoh Al-Quran dan juga adab-adabnya. Oleh demikian, aku menyebutkan hadis-hadis berkaitan dengan membuang sanadnya, walaupun sanad tersebut memang ada di sisiku. Beliau buang sanad periwayatan untuk mengelakkan dia jadi panjang. Beliau terus pergi kepada matannya. Itu maksud beliau. Hal ini aku lakukan adalah memberi ingatan terhadap sumber dalilnya dan sebagai isyarat kepada apa yang aku nyatakan dengan membuang sanadnya. Sebab mengapa aku cenderung meringkaskannya? Kerana aku suka ia mudah diingati. Ini matlamatnya. Dan banyak manfaat dan juga tersebar luas kepada orang-orang awam terutamanya. Kemudian himpunan nama dan bahasa yang rumit pada mana-mana bab aku khususkan huraian dan penelitian yang ringkas lagi jelas terhadapnya, mengikut turutan dalam satu bab di akhir, bertujuan menyempurnakan manfaat yang diperolehi oleh pembaca Al-Quran dan menghilangkan keraguan pada penuntut ilmu. Sejumlah kaedah dan faedah yang penting lagi berharga dimasukkan dalam bab itu dan bab-bab yang lain. Aku juga memberikan penjelasan kepada satu hadis yang sahih dan lemah, serta disandarkan kepada para imam besar yang meriwayatkannya. Namun dalam beberapa keadaan ada kadernya aku dilupakan. Aku lupa disebabkan jarang ditemui. Beliau mengaku kelemahan dirinya, tuan-tuan.
Ketahuilah bahawa ulama hadis dan selain mereka mengharuskan beramal dengan hadis lemah pada bab fadailul a'mal. Maknanya benda-benda menceritakan keutamaan, kelebihan, kita boleh berpandu kepada hadis yang lemah. Oleh itu aku hanya memfokuskan kepada hadis sahih dan tidak pula menyebutkan hadis lemah melainkan dalam beberapa keadaan. Hanya kepada Allah yang Maha Pemurah pergantungan dan peganganku, dan kepadanya juga aku berserah meletakkan sandaran. Aku mohon kepadanya agar berada di atas jalan lurus, terpelihara daripada keadaan orang yang menyimpang dan degil, dan kekal pada jalan itu, serta sentiasa mendapat pertambahan dalam kebaikan. Aku merendahkan diri kepada Allah supaya dia memberi petunjuk kepadaku untuk mencapai ridha-Nya, menjadikan aku di kalangan orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya, memberikan petunjuk kepadaku ke arah niat yang baik, memudahkan segala jenis kebaikan bagiku, membantuku melakukan bagai perbuatan mulia, dan menjadikan aku sentiasa berada di keadaan itu sampai ke akhir hayat. Doa beliau tuan. Aku juga mohon kepada Allah mengurniakan semua yang disebutkan tadi kepada semua orang aku kasihi, serta muslimin dan muslimat, dan baca kitab ini. Semoga Allah bagi kamu, cukuplah Allah bagi kita. Dialah sebaik-baik penolong, tiada daya dan upaya kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Jadi aku bahagikan kitab ini kepada 10 bab. Bab pertama, himpunan kelebihan baca Quran dan penghafaznya. Bab kedua, menceritakan kelebihan, keistimewaan membaca Al-Quran dan pembaca-pembaca yang tidak menghafaznya. Bab ketiga, memuliakan ahli Al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Bab keempat, menceritakan adab menjadi guru dan adab menjadi murid dalam menuntut ilmu Al-Quran. Bab kelima, adab penghafaz Quran dan ganjarannya. Bab keenam, adab membaca Al-Quran, dan ia meliputi sebahagian besar daripada bab buku ini. Bab ketujuh, adab seluruh manusia terhadap Quran. Bab ke-8, ayat dan surah yang disunatkan untuk dibaca pada keadaan dan waktu yang tertentu. Bab ke-9, penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Bab ke-10, penelitian atas sejumlah perkataan dalam kitab ini. Jadi Imam Nawawi ni seorang ahli bahasa, beliau sangat menitik beratkan bab bahasa. Di hujung dibahaskan sudut bahasa. Jadi beliau memuliakan bab yang pertama, himpunan kelebihan orang yang baca Al-Quran dan orang yang menghafaznya. Beliau memuliakan bicara dengan firman Allah SWT daripada ayat surah Fatir, ayat ke-29, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sungguhnya orang yang baca kitab Allah dan tetap mendirikan salat dan mendermakan apa yang kami kurniakan mereka secara sembunyi ataupun terbuka, mereka dengan amalan demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang mereka tidak akan mengalami kerugian, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dengan limpah kurnianya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha membalas segala itu dengan sebaik-baiknya. Ini ayat pertama beliau bawakan. Kemudian beliau bawakan hadis Nabi SAW yang merupakan hadis sahih, iaitu Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Hadis ini merupakan hadis yang paling sahih yang disebut oleh Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dan kitab sahihnya, yang beliau menyatakan ini adalah hadis yang sangat sahih. Adalah sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maknanya dalam hidup belajarlah untuk memahami Al-Quran, tadabbur Quran, tafsir Quran, tajwid Quran. Ini semua adalah ilmu yang memuliakan Al-Quran. Dan sebaik-baik orang juga adalah orang yang mengajarkannya. Allahumma ja'alna minhum, jadikan kami di kalangan mereka wahai Tuhan. Aisyah meriwayatkannya dengan sanad yang lain daripada Rasulullah SAW, dan hadis ini juga riwayat Bukhari dan Muslim. Allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqqun alaihi lahu ajrani. Siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan dia mahir, maka dia akan dihimpunkan di akhirat bersama dengan para malaikat yang tinggi kedudukannya. Manakala yang baca Al-Quran dalam keadaan susah baginya, payah baginya, tersasul dia, dan dia tidak memiliki makhraj yang baik, tapi dia berusaha untuk belajar bersungguh-sungguh, maka baginya 2 pahala. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis ini untuk belajar Al-Quran. Walaupun kita baca tidak hebat macam orang lain,
sin kita belum dapat sebut dengan betul, shin kita masih belum dapat sebut dengan betul, dot kita jauh sekali, ain kita masih belum tepat. Tapi belajarlah tuan-tuan, kerana orang yang demikian dapat 2 pahala di sisi Allah SWT. Kedua-dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih mereka. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkannya daripada Rasulullah SAW, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalu tamra, la riha laha wa ta'muha hulu. Wa mathalul munafiqul alladhi yaqra'ul Qur'an mathalu rayhanah, rihuha tayyib wa ta'muha mur. Wa mathalul munafiqul alladhi la yaqra'ul Qur'an kama dhalil hamdhala, laysa laha rihun wa ta'muha murun." Maksudnya perumpamaan mukmin yang baca Quran seperti buah sitrus, buah-buah yang wangi, buah-buah yang seperti limau, seperti buah sitrus, ya. Baunya harum, rasanya lazat. Manakala orang mukmin yang tidak membaca Quran seperti buah tamar, tiada bau baginya tapi rasanya enak. Perumpamaan munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Dia sejenis buah seperti tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, buah ini seperti buah yang dipanggil buah sasih, buah basil. Buah ini baunya enak tapi rasanya pahit. Manakala munafik yang tidak membaca Quran seperti Hanzalah. Hanzalah ni macam buah labu liar, tuan-tuan. Dia seperti buah labu liar. Tahu tak, kita pernah tengok tak timun liar yang tumbuh melata tu kan? Rasanya pahit dan baunya pun busuk. Maka itulah orang munafik yang tidak membaca Quran. Munafik yang baca Quran baunya elok tapi rasanya pahit. Mukmin yang tak baca Quran seperti korma, tamar, tiada bau baginya tapi rasanya manis. Umar Khattab menceritakan daripada Nabi SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Hadis tadi riwayat Bukhari Muslim, ya, yang mengumpamakan 4 kategori manusia: mukmin baca Quran, mukmin tak baca Quran, munafik baca Quran, munafik yang tak baca Quran. Itu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sekarang hadis ini, hadis yang keempat, iaitu sabda Nabi, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sungguhnya Allah meninggikan darjat sebahagian daripada orang dengan Al-Quran ini dan merendahkan sebahagian yang lain. Maksud daripada hadis ini, orang kat kampung tu kita tengok lemah je, orang hina saja, tak ada kedudukan pun. Tapi bila dia hafal Quran, dia terus jadi imam, terus jadi orang kepercayaan, terus jadi orang yang diyakini. Jadi dengan Al-Quran menyebabkan sebagai manusia menjadi mulia. Tapi ada juga orang yang menggunakan Al-Quran untuk kepentingan dunianya, maka dia jadi hina di sisi manusia. Kita mohon kepada Allah perlindungan daripada tertipu di dunia, tuan-tuan. Hadis yang berikutnya, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW sabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Abu Umamah Al-Bahili berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW sabda, bacalah Al-Quran kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti menjadi pemberi syafaat kepada pembacanya." Jadi ini adalah kelebihan Al-Quran. Lagi dalam hadis berikutnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi, baginda bersabda, "La hasada illa fi snataini, rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqum bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulin atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar." Tidak ada rasa hasad melainkan kepada 2 jenis manusia. Yang pertama, yang diberikan kefahaman kepada Al-Quran dan dia menjalankan tanggungjawab terhadap Quran itu siang, pagi, petang, siang dan malam. Yang kedua, seorang lelaki yang diberikan kepadanya harta, lalu digunakan harta itu untuk tujuan membantu orang-orang lain yang memerlukan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah kecenderungan masing-masing. Ada orang cenderung kepada ilmu, ada orang cenderung kepada harta. Tapi jadikanlah segala yang kita cenderung itu memberikan kebaikan kepada akhirat kita. Jangan semata-mata keduniaan semata-mata, tuan-tuan, ya. Saya pernah cerita pada tuan-tuan kisah seorang sahabat yang mulia dan bapanya bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ingat, tuan-tuan, Qais bin Sa'ad bin Ubadah ni seorang sahabat yang tinggi, handsome, seorang yang memiliki perwatakan yang hebat, cerdik, genius. Beliau ni merupakan, dia dan ayahnya pemurah yang sangat sangat. Qais bin Sa'ad bin Ubadah ni, saya pernah cerita pada tuan-tuan, menjual rumahnya, menjual tanahnya, dapat wang sekitar 90,000 dirham. Maka 40,000 dirham itu diberikan pinjaman kepada orang memerlukan, 50,000 dirham itu diinfakkan kepada siapa-siapa yang memerlukan. Tiba-tiba bila dia jatuh sakit, kurang orang datang ziarah kepadanya,
Maka dia tanya pada isinya, kenapa ramai orang tak datang ziarah abang? Isinya kata, agaknya mereka malu kalau datang nanti abang sebut hutang. Lalu beliau berkata, la khaira fi malin akhazallahu bihi sahibah. Tiada baik pada harta yang menyebabkan putusnya hubungan persahabatan. Maka beliau pun naik ke atas rumahnya, buat pengumuman, siapa yang punya hutang dengan Qais, maka ia dihalalkan. Maka ramailah orang datang ke rumahnya, tuan-tuan, sampai pintu rumahnya pun rosak. Ramai orang datang ziarah, mendengar hutang mereka dihalalkan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Besarnya jiwa para sahabat. Dan ilmunya tinggi, kekayaannya pun hebat, maka pemurahannya pun luar biasa, tuan-tuan yang mulia sekalian. Saya pernah ajar pada tuan-tuan, Qais bin Sa'ad bin Ubadah ni tidak pernah meninggalkan dalam doanya, seperti hadis riwayat Ibnu Asakir, Allahumma rzuqni malan wa fi'alan fa innahu la yasuhul fi'al illa bil mal. Allahumma rzuqni malan wa fi'alan fa innahu la yasuhul fi'al illa bil mal. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan kepada aku harta dan juga upaya, kerana tiada guna upaya tanpa harta. Saya berniat sebagai contohnya untuk ada satu balai Islam, bagi pendidikan percuma kat orang. Musafir yang terdampar dalam perjalanannya pun boleh tidur kat situ free, boleh jaga anak yatim, boleh bagi makan kat orang. Itu niat. Planningnya ada, tapi upayanya tak ada, duit tak ada. Maka Qais bin Sa'ad bin Ubadah ni niat dalam hidupnya, ya Allah, beri pada aku harta dan beri pada aku upaya untuk menguruskan harta. Ada orang mempunyai berbagai-bagai cerita planning, tapi tak ada wang. Ada orang punya wang tapi tak punya planning, maka hidupnya sibuk ke sana kemari, enjoy hidupnya, katanya untuk memenuhi, untuk menghargai nikmat Allah. Betul ke tuan-tuan? Dengar ada perlawanan bola sepak kat UK, bawa anak-anak sekali semua terbang naik business class, kan? Ni orang kaya macam cerita lah. Dengar ada perlawanan golf, pergi tengok. Nak tengok sangat Tiger Woods tu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mana satu kita mudah-mudahan dapat jadi seperti Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang kaya ini. Dia ada kekayaan dan hartanya dia bagi kepada orang. Sampai pernah Abu Bakar dan Umar sendiri berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sudahlah, stopkan Qais bin Sa'ad bin Ubadah ni. Kalau tak nanti Qais ni dia pergi infakkan hartanya habis, harta bapaknya pun dibagi kepada orang nanti. Lalu Rasulullah pun mengatakan memang mereka ni daripada keluarga pemurah. Lalu ayah si Qais ni yang namanya Sa'ad bin Ubadah juga seorang yang sangat ahli khair, munfiqin, seorang munfiqin yang hebat. Dia dengar Abu Bakar dan Umar berkata seperti itu, dia pergi ke Masjid Nabawi. Ni lawak para sahabat dia pergi jumpa Nabi, kata, Rasulullah, saya dengar Abu Bakar dan Umar tak bagi saya sedekah pada orang je. Rasulullah tak marah pada mereka ke? Allah, jiwa para sahabat besar, tuan-tuan ni. Qais bin Sa'ad bin Ubadah ni saya pernah cerita pada tuan-tuan. Dalam Syiar Alamin Nubala mengatakan dia dalam satu misi perjalanan bersama para sahabat, tiba-tiba bekalan terputus. Maka Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini telah membeli unta daripada orang. Beli, sembelih, makan. Para sahabat kelaparan lagi, berikutnya tak cukup makan, tak ada makanan. Beli lagi seekor, sampai 4 ekor dibeli. Akhirnya Abu Musa Asy'ari yang mengetuai misi tersebut berkata kepadanya, wahai Qais, cukuplah, kau beli unta banyak sangat ni, bila kau nak bayar? Dia kata, aku dah kata pada pemilik unta tu, nanti aku balik ke Madinah aku bayar semula, jangan bimbang, aku tak menipu orang. Dia memang seorang yang sangat jujur, tuan-tuan. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Akhirnya Allah SWT dengan rahmatnya mengirimkan untuk mereka seekor ikan paus terdampar di tepi laut. Maka mereka memakan ikan paus itu selama 18 hari. Saya pernah cerita pada tuan-tuan kan? Jadi Qais bin Sa'ad bin Ubadah ni orangnya handsome, tinggi. Tuan-tuan, tinggi orangnya, lebih tinggi daripada orang Rom. Ketika dia adakan satu tamasya, macam kita kira macam sukan Olimpik lah, nak tengok orang paling tinggi, orang Rom kirim untuk diplomatik, menghantar orang paling tinggi, seolah nak lompat tinggi lah. Diingatkan orang tu paling tinggi, kalah lawan Islam. Tiba-tiba Qais bin Sa'ad bin Ubadah buka seluarnya dan suruh orang tu pakai. Orang yang paling tinggi di kalangan Rom itu, dia pakai, pinggangnya dah sampai kat lehernya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini cerita lawak para sahabat lah. Tinggi beliau, Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ilmu, kekayaan, minta kepada Allah, macam doa beliau, Allahumma rzuqni malan wa fi'alan fa innahu la yasuhul fi'al illa bil mal. Ya Allah, kurniakan kepada aku harta dan upaya menguruskan, planning untuk menguruskan harta, supaya taklah jadi macam orang yang lalai. Ada harta banyak, pergi habiskan pada benda-benda yang konon-kononnya menghargai nikmat Allah, tapi orang kelilingnya tidak dibantu, tak diambil berat.
Ya, jadi inilah orang yang tertipu sebenarnya. Hadis yang berikutnya riwayat Bukhari dan juga Muslim, iaitu Nabi SAW sabda, la hasada illa fi sanataini. Ini tadi telah saya bacakan tuan-tuan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harf. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, hadis ini riwayat Imam Tirmizi, yang berkata ia merupakan hasan sahih. Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, baginya satu hasanah, dan satu hasanah itu dikira 10 di sisi Allah. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya satu tu ada 30. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mampu melipat gandakan lebih daripada apa yang kamu jangkakan. Kemudian hadis berikutnya Tirmizi lagi, bahawa Nabi SAW sabda, yaqulullah man syaghalahu al-Quran wa zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqi. Allah berfirman, siapa yang disibukkan dalam hidupnya dengan membaca Al-Quran dan mengingatiku daripada meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya lebih baik daripada segala yang aku berikan kepada orang yang meminta. Kan kita tengok orang hafal Quran kan, dia tak sempat nak berdoa tuan, kerana hidup ni Quran saja, takut terlupa. Baca surah Al-Ma'idah bertukar, takut ulang, baca. Kadang-kadang satu surah tu diulang beratus-ratus kali tuan-tuan supaya ingat. Maka kadang-kadang orang yang ahli Quran, anak-anak kita yang hafal Quran ni tak sempat nak minta kepada Allah hajat-hajatnya tuan-tuan. Maka dalam hadis ini menjanjikan segala yang orang lain minta itu bagimu lebih baik daripada apa yang mereka minta, aku akan berikan. Tengoklah orang keliling kita yang hafal Quran, ada tak hidup mereka terbuang tuan-tuan rasa? Mereka ada kerja, mereka hidup mulia, orang sayang kat mereka, orang minta doa daripada mereka. Kadang-kadang hidupnya murah rezeki, nak pergi mana pun sebut orang hantar. Ada orang dapat kereta hadiah daripada orang, kat dunia lagi dah dapat kemuliaan seperti itu. Kalau kematian seseorang tinggi pangkat macam mana pun, tak ada seorang yang akan sanggup ke depan untuk mengetuai sembahyang jenazahnya. Orang yang hafal Quran ni disuruh ke depan, walaupun oleh anak-anak si mati sendiri. Tuan-tuan nampak kan? Di dunia lagi telah ditinggikan oleh Allah SWT. Maka anak-anak kita yang menghafaz Quran, berilah kepada mereka harapan, beri pada mereka jaminan bahawa jaminan ni Allah yang beri, bukan ayah yang beri nak. Yang memang hidupmu akan dijaga oleh Allah. Walaupun kau tak punya kelulusan tinggi, kalau kau belajar baguslah, tapi kalau ini minatmu, Allah jamin rezekimu nak, janganlah kau bimbang. Dan Allah telah berfirman lagi dalam hadis qudsi ini, kelebihan kalam aku ke atas selainnya adalah seperti kelebihan aku dibandingkan kepada makhluk-makhlukku. Maka kalamullah lebih tinggi daripada kalam bashar, kata-kata manusia. Dalam hadis Ibn Abbas bahawa Nabi bersabda, Tirmizi juga, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Seorang yang tiada dalam dirinya sedikit pun daripada ayat Quran, hidupnya adalah seperti rumah buruk yang ditinggalkan. Kita pulang ke kampung kita, lama tak pulang, tiba-tiba kita tengok rumah orang kaya itu ditinggalkan begitu saja. Mana pergi anak-anaknya? Apa terjadi? Rupanya berlaku persisihan faham di kalangan mereka. Ada yang sampai berbunuh-bunuh tuan-tuan. Maka rumah itu akhirnya tinggal usang, lusuh, buruk. Maka orang yang tidak menghafaz Quran, sedikit pun daripada Al-Quran tidak ada dalam dirinya, seumpama rumah buruk itu tuan-tuan. Rumah buruk jadi apa? Tempat berkumpulnya jin, tempat datangnya orang hisap dadah, tempat berkumpulnya haiwan-haiwan yang bahaya, ular dan sebagainya. Maka inilah orang yang tidak berusaha dalam hidupnya untuk menghafaz walaupun sedikit daripada ayat Al-Quran. Lagi kata Imam Nawawi, berikutnya Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan daripada Nabi SAW sabda, hadis ini dari Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i, yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Nanti dikatakan kepada pembaca Quran, bacalah dan naiklah dan alunkanlah Quran sebagaimana kamu mengalunkannya ketika di dunia. Sungguhnya tempatmu pada ayat terakhir yang kau baca. Ini adalah ketinggian makam orang yang hafal Quran, yang baca Al-Quran, yang rajin mengamalkan Quran, di akhirat nanti diberi tempat kemuliaan. Bahkan ayah ibunya turut diberi crown, mahkota keagungan oleh Allah kerana anaknya itu seorang yang memberat Al-Quran. Hadis berikutnya riwayat Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, man qara'a al-Quran wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumil qiyamah dawuhu ahsan min dawi syamsi fi buyutid dunya fama zannukum billazi 'amila bihaza.
Sesiapa yang baca Quran dan beramal dengan kandungannya, maka Allah akan makaikan mahkota pada kedua ibu bapanya di akhirat. Sinarannya lebih cantik daripada sinar matahari yang menerangi rumah-rumah kamu di dunia. Siapa kata ni tuan-tuan? Ya, Ustaz Zahzan kata ke? Ini Rasulullah berkata, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya sahih, riwayat Abu Daud. Saya datang kepada tuan-tuan, manhaj, metod Imam Nawawi ni adalah menitik beratkan hadis itu sanadnya. Maka apa pula pandangan kamu tentang ganjaran bagi orang yang beramal dengan Quran ini? Jadi orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan isi kandungnya, ayah ibunya akan diberikan kemuliaan oleh Allah di akhirat. Sebab itu nasihat ramai para ulama, kalau kita ni punya anak, letaklah setekad seorang daripada anak kita menjadi ustaz ataupun ustazah. Galakkan dia, beri semangat kepada dia, beri sokongan kepada dia, beri ganjaran kepada dia bila dia hafal Quran. Contohnya tuan-tuan, kalau dah terlepas, cubalah tinjau, cek, periksa, semak mungkin di kalangan cucu kita. Kalau tak ada juga, mungkin di kalangan cicit kita. Kalau tak ada juga, mungkin di kalangan anak saudara kita. Bagi infak kepadanya, bantu dia, bantu persekolahannya, biaya universitinya. Mudah-mudahan kita dapat kalau melihat ini di akhirat. Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW sabda, "Iqra'ul Quran fa inna Allah Ta'ala la yu'azibu qalban wa'al Quran wa inna hadzal Quran ma'dubatullah faman dakhala fihi fa huwa aminun wa man ahabal Quran falyubshir." Baca Al-Quran kerana sungguhnya Allah tidak akan mengazab hati yang menghayati Quran. Al-Quran merupakan satu jamuan daripada Allah. Siapa yang masuk dalamnya maka dia selamat. Siapa yang mencintai Quran maka dia hendaklah bergembira. Jadi Al-Quran adalah satu hidangan daripada Allah, hadiah daripada Allah. Berarti kalau kita masuk dalam ruang yang dijemput orang-orang sebagai VIP ini, berarti kita punya kedudukan di sisi Allah. Seperti kata Samurah bin Jundab, kalau kamu nak tahu kedudukan Allah kamu di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di sisimu. Quranmu bagaimana, tahajudmu bagaimana, sembahyang sunatmu bagaimana, duhamu ke mana. Abu Hamid Al-Hammami meriwayatkan dengan katanya, aku bertanya kepada Sufyan As-Sauri berkenaan lelaki yang berperang dan baca Al-Quran, mana lebih utama? Beliau menjawab, orang baca Al-Quran, kerana Nabi sabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu adalah orang baca Al-Quran dan mengajarnya. Artinya orang yang mendalami ilmu-ilmu Islam, ilmu yang mendekat diri kepada Allah SWT. Bukanlah maksudnya meninggalkan jihad di sini, tapi maksudnya orang yang berilmu ini lebih tinggi kedudukannya bila dia ada ilmu dan dia berjihad di sisi Allah SWT. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ada banyak lagi perkara yang menarik dalam kitab At-Tibyan yang ada di tangan saya ni. Kalau saya bagi contoh pada tuan-tuan untuk tuan-tuan memahami bicara-bicara yang terdapat dalam surah ini, dalam kitab ini. Sebagai contohnya ni, saya tandakan setiap ketika berguru dengan guru saya. Tengok kata-kata beliau ni pada muka surat nombor 1. Apakah hukum membaca Al-Quran dalam bilik air? Maka beliau menjawab, makruh membaca Quran pada 3 tempat: tempat mandi, tempat buang air dan juga tempat mengisar gandum. Diriwayatkan daripada Abu Masyarah, katanya tidak layak disebut nama Allah melainkan pada tempat yang baik. Kenapa tak boleh baca tempat gandum? Bising tuan-tuan. Bila bising, kita kurang cermat membacanya dan orang pun tak dapat mendengar. Jadi seolah tidak menghormati Al-Quran Karim. Baik. Kemudian beliau cerita tentang, tiba-tiba cerita tentang amrad. Amrad ni adalah orang lelaki yang sifatnya macam orang perempuan. Tak ada janggut, tak ada misai, kulitnya putih. Bukan kesalahan itu padanya, tapi Allah jadikan dia sebagai ujian untuk kita. Ini dipanggil sebagai amrad. Dia cerita tentang amrad. Dalam kitab tentang Quran pun dia cerita tentang amrad. Apakah hukum orang yang menghafal Quran dan kawannya itu amrad? Mungkin duduk sebilik, mungkin macam mana hukumnya tuan? Jadi hendaklah dia menjauhi dan mengelakkan kerana ia menimbulkan fitnah. Mungkin satu-satu ketika kamu tiba-tiba diserang rasa syahwat, mungkin kamu akan melakukan perkara yang haram terhadapnya. Boleh dielak, hendaklah dielak. Memandang amrad ketika jual beli, urusan serah dan terima, rawatan, pengajaran dan hal lain yang mengandungi keperluan, hukumnya adalah harus kerana darurat. Tetapi orang yang memandang hanya menghadkan pada keadaan yang perlu saja dan tidak memandangnya berterusan, ini amrad. Amrad saya dah sebut tadi, lelaki yang keadaan fizikal macam perempuan. Allah jadikan dia seperti itu. Mungkin kelembutan kulitnya, mungkin rambutnya, mungkin keadaan struktur badannya. Maka kita kena elakkan kerana ia menimbulkan fitnah. Kalau orang lelaki yang seperti itu pun tak dielakkan, bagaimana orang perempuan? Lebih-lebih lagi tuan-tuan kadang-kadang kita ni terikut sangat dengan barat. Kita nak buat program agama pun kena lelaki perempuan, nampak campur, nampak mesra, baulah nampak sebanding dengan program lain, nak attract crowd kononnya. Kan takut mengarut tuan-tuan, takut tak ada apa nilai di sisi Allah pun. Jaga-jaga.
Jadi dikatakan haram memandang amrat dengan syahwat pada setiap keadaan. Namun hukum ini bukan sekadar dikhususkan kepada amrat. Lebih haram lagi ke atas orang yang memandang sesiapa saja dengan syahwat. Sama lelaki, perempuan, mahramnya ataupun tidak. Ada orang kadang tengok mahramnya pun syahwat. Imam Nawawi ini seorang ahli fiqih. Dia bicara Quran, unsur fiqih itu dibawa. Dia ahli hadis, dibawa hadis. Jadi buku ni sangat menarik untuk kita bincangkan. Kemudian beliau menceritakan tentang kelebihan baca ayatul kursi. Sunat baginya membacakan ayat kursi pada semua keadaan. Membacanya pada setiap malam ketika nak tidur, pandukan kepada hadis. Bila bawakan hadis. Para sahabat membaca surah Yasin kepada orang yang sakit. Bahkan di kalangan para sahabat Ansar, mereka membaca surah Al-Baqarah kepada orang yang sakit di kalangan mereka. Siapa kata tak ada dalil? Adakah anda lebih hebat daripada Imam Nawawi? Jadi tuan-tuan, kitab ini, bagaimana kalau kita ketika membaca Al-Quran tiba-tiba rasa nak terkentut? Adakah kita terkentut ataupun kita baca Quran balik ataupun kita tahan kentut? Yang mana satu? Hukumnya adalah lepaskan kentut itu. Kemudian angkat sembahyang, sambung baca Quran balik semula. Kerana kalau dalam sembahyang pun la salata ma'a mudafa'atil akhbathin. Kita tidak boleh tahan dalam sembahyang. Makruh hukum sembahyang kalau menahan kencing atau menahan berak. Tahan kentut. Maka dalam ibadah baca Quran ini pun sama. Kalau nak kentut, kentut. Kemudian angkat sembahyang baca balik semula. Jangan tahan kentut. Makruh hukumnya. Apakah hukum perempuan yang pegang Quran? Dia adalah seorang yang hafizah. Ada hukum kat sini. InsyaAllah saya akan baca tuan lebih banyak lagi pada kali akan datang. Cukup setakat ni dulu. Ini namanya At-Tibyan. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Telah kami terjemahkan dengan nama adab membaca Al-Quran. Terima kasih kepada Zahazan Travel kerana memberi peluang kepada kita pertemuan pagi ini, penajaan mereka. InsyaAllah saya akan fokus kepada kitab ini pada kuliah akan datang, pada kuliah subuh yang saya akan buat, maklumkan kepada tuan-tuan masa ke semasa. Ada tuan-tuan minat untuk membaca kitab ini, antara penerbitan yang kami lakukan dengan bantuan daripada pelajar-pelajar Al-Azhar untuk menterjemahkannya. Satu kitab yang sangat menarik karya Imam Nawawi, nipis saja tapi dalamnya penuh dengan manfaat. Satu entrance, gateway untuk kita memahami Al-Quran. Kita nak masuk kepada Al-Quran, ini usul kepada Al-Quran, usul kepada tafsir. Membaca kitab ini kemudian baru kita baca tafsir adalah sangat penting. Itu adalah sikap para ulama yang terdahulu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada kuliah kali ini. Harganya cuma RM25. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh dapatkan di Shopee. Tuan-tuan boleh follow Shopee Telaga Biru. Ada kitab ini hantar kepada tuan-tuan, free of charge delivery-nya. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat Shopee. Alhamdulillah kami telah menjadi vendor di situ. Tuan-tuan boleh dapatkan dengan harga yang amat berpatutan, ada diskaun dan penghantarannya percuma. Tak silap saya, tuan-tuan boleh check semula di Shopee. Tuan-tuan ada akaun, kabarnya tuan-tuan dapat penghantaran percuma. Gitulah lebih kurang. Tuan boleh check kitab ini. Nanti kita belajar sesama setiap pagi Sabtu dan Ahad, kuliah online kita. Tibyan fi adab hamalatil Quran. Pendekatan dalamnya menceritakan adab-adab kita dengan Al-Quran. Baik, setakat ini saja dulu tuan-tuan. Terima kasih. Tuan-tuan ada peluang untuk melakukan korban, kami di Zahazan Travel bersedia untuk bekerjasama dengan tuan-tuan. Korban dan juga akikah, bukan saja di Damsyik, malahan di Mekah. Walaupun jemaah haji Malaysia tidak hadir pada tahun ini, tapi haji tetap berjalan macam biasa kepada mereka yang dibenarkan. Dan ramainya keluarga orang di Tanah Melayu ni yang duduk di sana, mereka dalam kesusahan. Kita cuba untuk membantu mereka dengan memberikan daging korban dan juga akikah. Bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukannya, boleh menghubungi Zahazan Travel. Ustaz Faiz Mukhtar yang ada dalam kuliah kita pada pagi ini, moga-moga dapat tuan-tuan hubungi. Ataupun boleh lihat dalam Facebook saya ni, ada saya sertakan korban di Damsyik, di Mekah, di Sudan, di Afrika, kalau tuan-tuan minat. Dan bagi tuan-tuan yang merupakan guru sekolah, cikgu, ibu bapa, kami di Telaga Biru menerbitkan buku-buku latihan topikal berbagai-bagai topik dan berbagai subjek, dari darjah 1 sampai darjah 6. UPSR ada, UPKK ada, PSRA ada, dan sekolah menengah pun ada, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. PT3 ada, SPM ada. Semua penerbitan kami ada lakukan di Telaga Biru, diberbekalkan modul yang diberikan oleh para guru, para ustaz, para jurulatih utama kebangsaan, guru-guru cemerlang. Hargailah kerja-kerja mereka ni tuan-tuan. Utamanya anak-anak kita waktu tidak ke sekolah seperti sekarang ni, kita bimbang tiada pengisian di rumah. Ajak mereka untuk baca hadis, ajak mereka untuk azan, ajak mereka jadi imam, ajak mereka untuk tazkirah, ajak mereka untuk public speaking.
Dan jangan lupa dapatkan buku-buku latihan topikal ini supaya masa mereka terisi. Kita bimbang dalam hadis mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang menyebabkan manusia tertipu banyak, nikmat sihat dan nikmat kekosongan masa lapang yang tak ada isi. Jadi tuan-tuan boleh menghubungi kami di Telaga Biru. Ada Puan Intan, ada saudara Farid Mirzan, Faizal, Zainan, Kazim Sulaiman, Rosli, ramai lagi. Tuan Zaino, tuan boleh hubungi mereka untuk mendapatkan buku-buku ni. Sama ada tuan-tuan cikgu-cikgu sekolah ataupun ibu bapa yang perlukan buku-buku, insyaAllah kami di Telaga Biru sedia membantu. Tuan-tuan boleh dapatkan di Shopee juga. Jadi setakat ini saja dulu. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna malan wa fi'alan fa innahu la yasulu fi'al illa bil mal. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكثر مالنا وولدنا وسئلنا في دارنا وبارك لنا فيما اعطيتنا واطل حياتنا على طاعتك واحسن عملنا واغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi tuan-tuan tanya buku ni, lagi sekali saya tunjukkan. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, terjemahan dia Adab Membaca Al-Quran, karya Al-Imam An-Nawawi. Terjemahan dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu kita yang pertama. Terjemahan yang ada di kedai kebanyakannya Indonesia. Ini terjemahan dalam bahasa Melayu kita oleh anak-anak yang cemerlang daripada Universiti Al-Azhar, Universiti Jordan. Alhamdulillah kami terbitkan di Telaga Biru. Nanti kita jadikan mukarrar silibus setiap pagi Sabtu dan Ahad kuliah subuh kita. Jadi tuan-tuan yang dapatkan buku ni di Shopee. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan dan boleh baca sendiri samping saya sampaikan di sini. Jadi setakat ini saja dulu. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu duha akan masuk, telah masuk sekarang ni. Jadi bolehlah kita sembahyang sunat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.